39 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,283 orang. Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menurut Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, terdapat tambahan 5 kes baru kepada 3 kluster aktif yang sedia merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Terdapat 4 kluster baru telah dikenal pasti yang melibatkan 26 kes. Kesemua kluster-kluster ini merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya iaitu kluster Rajia Interior dan Construction Sendirian Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 104 kluster. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 60 kes telah disahkan sembuh. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan telah membuat perkiraan semula dan ingin membuat pembetulan mengenai jumlah kes aktif yang sedia ada pada masa sekarang, yang mana jumlah kes aktif ialah sebanyak 298 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu terdapat 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,411 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 653,559 ujian. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pada 8 Disember 2021, 5,054 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 4,628 orang kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Jumlah orang yang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 404,707 orang, iaitu 94.1% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 367,276 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 85.4% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. ASEAN dan Republik Korea berpotensi untuk bekerjasama dan memupuk idea-idea hebat daripada minda kreatif bagi membina komuniti ekonomi permulaan ASEAN Republik Korea sebagai penggerak dalam ekonomi global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua berkata, keperluan untuk menubuhkan syarikat korporasi yang berorientasikan ASEAN dan Republik Korea dengan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama, termasuk pendidikan dan pertukaran, penambahbaikan dasar dan kawal selia, serta pelaburan dan pertumbuhan bersama. Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku pengerusi Darussalam Enterprise Day menekankan perkara tersebut semasa merasmikan Festival Startup ASEAN Republik Korea yang diadakan secara maya. Festival diisi dengan pelbagai perbincangan panel antaranya peluang-peluang bagi kerjasama permulaan antara ASEAN dan Korea serta pandangan negara-negara anggota ASEAN mengenai kesan COVID-19 dan cabaran menuju norma baharu. Dianjurkan oleh Darussalam Enterprise Day, festival disertai oleh lebih 300 orang yang antara lain mempromosi kerjasama dan pertukaran maklumat dalam kalangan syarikat permulaan ASEAN Republik Korea.
Festival juga dianjurkan sebagai sebahagian daripada negara Brunei Darussalam yang menjadi pengerusi ASEAN dan di bawah rakan kongsi Startups ASEAN Republik Korea yang berterusan antara Kementerian Perusahaan Kecil dan Sederhana dan Syarikat Permulaan Republik Korea bersama Jawatan Kuasa Penyelaras ASEAN bagi Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana. Tujuh belas anak Damit telah lahir pada 1 Muharram 1443 Hijrah. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis penyampaian hadiah kepada anak-anak Damit yang lahir sempena sambutan awal tahun 1443 Hijrah peringkat negara. Majlis berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis. Hadiah barang keperluan anak Damit bernilai RM200 dan buku agama daripada Kementerian Hal Ehwal Ugama disampaikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Awang Maswadi bin Haji Moksin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Setiap anak Damit juga menerima akaun simpanan Purpose Saver Education RM200 dan barang keperluan anak Damit daripada Tabung Amanah Islam Brunei Taib, serta Nur Saving RM250 dan hadiah anak Damit daripada Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad dan anak-anak syarikatnya. Majlis serupa juga diadakan di Sekolah Ugama Paduka Seri Begawan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Daerah Blaid yang penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Isu-isu kontemporari umat Islam dalam suasana COVID-19 masa kini dibincangkan semasa seminar antarabangsa Perundangan Islam dalam Masyarakat Kontemporari 2021 ISLAC 2021 secara dalam talian. Seminar dianjurkan oleh Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa dengan kerjasama dengan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam FKI Universiti Sultan Zainal Abidin Uni SZA. Antara yang menyertai seminar Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, dengan tema Kesejagatan Perundangan Islam dalam Menokah Arus Pandemik COVID-19 dan Norma Baharu. Seminar tersebut mengongsikan hasil penyelidikan dan dapatan kajian para ahli akademik, sarjana Islam serta pemain industri yang dapat mencetuskan idea-idea baru dalam menyelesaikan dan memperkasakan perundangan Islam dalam situasi COVID-19 dan pasca COVID-19. Sempena Brunei December Festival 2021, Universiti Teknologi Brunei dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menganjurkan Brunei Coding Conquest di bawah kluster teknologi digital dan ICT. Brunei Coding Conquest pada tahun ini dikendalikan oleh syarikat Agrominda Sendirian Berhad dan sebagai pemudah cara pertandingan seumpamanya. Dalam temu bual bersama, pengurus projek bagi Brunei Coding Conquest secara maya menjelaskan pada tahun ini pertandingan hackathon berjalan selama 2 minggu dan para peserta diberikan penyata masalah yang mana mereka akan menyediakan penyelesaian berdaya maju dan berbentuk aplikasi. Sepanjang acara dijalankan, para peserta diharap akan dapat menggunakan peluang untuk belajar, meluaskan pengetahuan mereka terutama sekali dalam bidang teknologi. Walaupun pengetahuan mereka ada basic, kerjasama mereka akan bekerjasama dalam kumpulan mereka akan membawa mungkin kemenangan. Karena satu aplikasi yang dicipta pada dalam pertandingan ini akan menjadi perusahaan atau perniagaan. Mana tahu tapi apapun keputusan di penghujung pertandingan ini diharapkan para peserta bukan saja memperolehi kemahiran yang baru, tapi bukan saja dalam pertandingan ini menggunakan dan mempraktikannya. Para peserta yang mengikuti kem keusahawanan BIM Piaga dan Bengkel Kendalian Livewire Brunei memberi maklumat ke arah membantu memahami maksud menjadi usahawan. Kem seumpama itu juga memperluaskan pengetahuan dan kemahiran para peserta meningkat bidang keusahawanan. Dayang Siti Farahiah binti Haji Abdullah Tani, Pegawai Pendidikan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, mengongsikan perkara itu ketika menyentuh mengenai 3 hari kem keusahawanan BIM Piaga yang diadakan baru-baru ini.
kami amat berharap bahawa peserta-peserta dapat menceburi bidang keusahawanan ini dan dapat menganggap keusahawanan sebagai pilihan pekerjaan yang berdaya maju. Selain dari itu, ianya amat diharapkan bahawa kisah kejayaan yang telah dikongsi pada hari terakhir oleh Majlis Perniagaan BIM IAGA dapat menjadi inspirasi bagi peserta-peserta untuk menjadi keusahawanan ataupun pengusahawanan yang berdaya dan dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi di wilayah BIM IAGA. Balai Polis Pusat Bandara Seri Begawan telah menerima laporan mengenai seorang pekerja asing yang lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Mahin Udin, warga negara Bangladesh berumur 36 tahun, nombor pasport BM02300437, hubungi talian 224-2334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan.